أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وثوابه وجناته سبحانه وتعالى. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah kita akan menyambung pengajian kita di dalam kitab Nurul Mubin fi Qawaidi Aqaididdin dalam ilmu tauhid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Faqih Al-Usuli Imam Ibn Juzai Al-Gharnati Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan Alhamdulillah kita sudah masuk kepada kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua yang membincangkan tentang kenabian ataupun disebut sebagai nubuwat. Dan sebelum ni pada kaedah yang pertama kita telah membahaskan tentang perbahasan ilahiyat, iaitu perbahasan berkaitan dengan ketuhanan. Macam mana kita nak menyabitkan kewujudan Tuhan, bagaimana kita nak menyabitkan tentang sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita nak menjawab golongan-golongan yang menyeleweng daripada akidah Islam dan juga sebagainya. Jadi itu pada perbahasan pada kaedah yang pertama. Kemudian kita dah masuk kepada kaedah yang kedua, iaitu berkaitan dengan Nabi-Nabi, para Rasul, para Imam dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kenabian, para sahabat dan juga sebagainya. Dan kita mengatakan sebelum ini telah membahaskan tentang bahawa perlunya ada para Nabi dan juga para Rasul diutuskan kepada kita. Kerana manusia itu tidak dapat tahu bagaimana tata cara beribadat, bagaimana dia nak melakukan ibadah-ibadah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali jika dia diberitahu oleh para nabi dan juga para rasul tentang cara solat, cara puasa, cara haji dan juga sebagainya. Jadi kita dah bahaskan tentang keperluan ataupun hikmah pengutusan para nabi dan juga para rasul kepada kita pada fasa yang pertama. Kemudian kita dah masuk sedikit berkaitan dengan fasa yang kedua, iaitu pada menyabitkan kenabian penutup bagi sekalian para nabi. Iaitu dengan mudahnya yang kita nak faham tajuk ini adalah pada membuktikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kita nak membuktikan bagaimana kita nak membuktikan dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Muhammad ibnu Abdullah itu adalah Rasulullah dan juga Rasulullah yang bersifat khatamun nabiyyin, penutup bagi sekalian para rasul. Jadi dalam pasal ini kita akan bincangkan tentang bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca kata musannif rahimahullah, pasal yang kedua pada menyabitkan kenabian penutup bagi sekalian para nabi, iaitu merujukkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu penghulu bagi sekalian para rasul. Nabi Muhammad ni adalah ketua bagi ataupun penghulu ni kita sebut sebagai yang paling mulia, yang paling agung, yang paling dekat di sisi Allah berbanding daripada rasul-rasul yang lain, berbanding dengan nabi-nabi yang lain dan berbanding daripada makhluk-makhluk yang lain. Jadi itu kelebihan Nabi Muhammad SAW, penghulu bagi sekian para rasul. Afdal khalqillahi ajma'in, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Muhammad SAW ini adalah makhluk yang Allah Ta'ala makhluk yang paling mulia yang Allah Ta'ala ciptakan di muka bumi, berbanding arash, berbanding langit ataupun sebagainya, ciptaan-ciptaan lain.
berbanding malaikat, Nabi Muhammad SAW ni adalah sebaik-baik ataupun semulia-mulia makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan di muka bumi ini. Sebaik-baik orang yang terdahulu dan yang terkemudian. Rahmat bagi sekalian alam. Rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan Nabi Muhammad SAW itu sebagai pembawa rahmat kepada sekalian alam. Iaitulah Abul Qasim. Ini adalah gelaran bagi Nabi Muhammad SAW, iaitu menunjukkan kepada anak baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Qasim. Jadi disebut sebagai Abul Qasim Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim An-Nabiyil Ummi, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya sifat ummi. Ummi ini ialah yang kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, kita akan sebut yang tidak pandai menulis dan juga tidak pandai membaca. Cuma para ulama membahaskan, kalau kita katakan sedemikian, Nabiyil Ummi, sedangkan kita nak puji Nabi SAW, tetapi kita memberikan satu sifat negatif, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, menunjukkan kepada Ummi. Dan disebut oleh beberapa para ulama, maksud Ummi dekat situ adalah betul tidak tahu membaca, tidak menulis, cuma ia memberi makna kepujian kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi SAW keindahan bahasanya, kefasihan lidahnya, kecantikan tutur katanya itu tidak dipelajari daripada buku-buku dan juga tidak ditulis dalam bentuk tulisan. Nabi SAW tidak belajar, tetapi keindahan bahasa itu adalah sajiyah, adalah daripada diri Nabi SAW. Jadi nak masuk ummi itu adalah daripada Sejak dilahirkan, Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan fasih, tanpa belajar, tanpa membaca. Tanpa belajar dan tanpa membaca, Nabi SAW masih lagi menjadi seorang yang fasih. Sedangkan orang lain untuk menjadi fasih, kena belajar nahwu, kena belajar saraf, kena belajar balaghah untuk mencantikkan bahasa. Jadi itu sudut yang pertama, nak mengatakan bahawa Nabiul Ummi itu adalah bukan satu sifat negatif, tapi sifat kepujian bagi Nabi SAW. Dan satu lagi adalah bagi kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam mentafsir dalam menyebutkan tentang Nabiul Ummi ini, menyebutkan bahawa nak menunjukkan tentang kemujizatan Al-Quran. Nabi SAW, apabila kaum kafir Quraisy menuduh Nabi menulis Al-Quran, tetapi bagaimana nak memperkuatkan tuduhan tersebut? Sedangkan Nabi SAW ini seorang yang tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Tetapi apa yang dikeluarkan Nabi itu adalah sangat-sangat indah. Daripada Al-Quran itu adalah membuktikan bahawa Nabi SAW ini tidak menulis Al-Quran. Kerana Nabi adalah seorang yang ummi, tidak menulis, tidak membaca. Jadi sebagai menunjukkan kemukjizatan Al-Quran itu, maka disifatkan Nabi SAW dengan ummi. Maka itu bukanlah satu sifat kekurangan ataupun sifat kelemahan. Sebenarnya ialah satu menunjukkan lagi kemukjizatan Al-Quran itu bukan daripada Nabi SAW. Bukanlah daripada apa yang Nabi belajar daripada pendeta-pendeta, bukan. Itu adalah dakwaan golongan kafir Quraisy. Tetapi Al-Quran itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lafaznya lafaz yang fasih, bahasanya bahasa yang indah, itu bukan dicipta oleh Nabi SAW sendiri, tetapi itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu maksud An-Nabiyil Ummi. Kemudian sifat Nabi SAW lagi adalah Al-Arabi, yang berbangsa Arab, Al-Qurashi, berketurunan Quraisy, sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa tarhama wa syarrafa wa karrama. Ini adalah salawat salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata musannif rahimahullah, ketahuilah bahawa Allah telah mengutuskan baginda kepada sekalian makhluk, sekalian manusia daripada kalangan Arab dan Ajam, iaitu yang bukan Arab, dan juga kepada sekalian para jin.
Jadi Nabi SAW ini diutuskan kepada umat baginda, iaitu daripada golongan-golongan Arab, bangsa-bangsa Arab dan juga bangsa-bangsa selain Arab, bangsa Melayu, bangsa Cina dan juga bangsa-bangsa lain, bangsa Eropah ataupun sebagainya. Nabi SAW diutuskan kepada semua manusia di dalam umat Nabi Muhammad SAW, dan juga diutuskan kepada sekalian para jin. Jin juga adalah Nabi SAW diutuskan kepada golongan-golongan jin, dan juga syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga terpakai kepada golongan-golongan jin, dan mewajibkan ke atas sekaliannya masuk ke dalam agamanya. Maka Allah Ta'ala mengutuskan Nabi untuk memberikan peringatan, memberikan dakwah kepada golongan-golongan ini supaya masuk ke dalam agama, iaitu agama Islam, yang mana Allah tidak akan terima agama selain daripada agama Islam. Jadi itu tujuan diutuskan para nabi dan juga para rasul, diutuskan Rasulullah SAW kepada umat manusia untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama, iaitu agama Islam. Allah Ta'ala tidak akan menerima selain daripada agama Islam, dan Allah telah memansuhkan dengan agamanya sekalian agama. Dengan datangnya agama Islam, maka syariat-syariat sebelum ini adalah terbatal. Maksudnya apabila seseorang telah datang agama Islam, syariat-syariat yang diamalkan pada zaman Nabi Adam AS, pada zaman Nabi Ibrahim AS contohnya, ataupun pada zaman Nabi Isa AS, itu sudah tidak terpakai. Tetapi yang dipakai ataupun yang digunakan adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Maka dengan datangnya agama Islam, maka ternasahlah syariat-syariat yang sebelumnya. Jadi contohnya adalah syariat keharusan untuk berkahwin sesama dengan adik-beradik ataupun sebagainya pada zaman Nabi Adam AS. Maka itu apabila datangnya syariat-syariat selepas daripada itu, dia akan membatalkan syariat-syariat yang sebelumnya. Maka yang terguna, yang terpakai adalah syariat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu syariat Islam. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-A'raf ayat 198, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Iaitu katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sekalian manusia, sesungguhnya aku ini adalah pesuruh Allah, dan kepada kamu aku diutuskan kepada kamu semuanya. Rasulullahi ilaikum, pesuruh Allah yang diutuskan kepada kamu semuanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak akan menerima agama bagi seorang itu melainkan agama Islam. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghaibal Islam dina falan yuqbala minhu." Siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka amalannya, ibadatnya, apa-apa sahaja berkaitan dengan kebajikan yang dilakukan, kebaikan yang dilakukannya, maka tidak akan diterima. Falan yuqbala minhu, tidak akan diterima sekali-kali. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka ini daripada golongan yang rugi pada hari akhirat kelak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, Ali Imran ayat yang ke-85. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Bukanlah Nabi SAW itu, Nabi Muhammad itu menjadi bapa. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Tetapi Nabi itu adalah utusan Allah, Rasulullah, wa khataman nabiyyin, dan juga kesudahan penutup bagi sekalian para nabi, wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Ini menunjukkan bahawa
Nabi SAW ini adalah Rasulullah dan juga penutup bagi sekalian para Nabi dan juga para Rasul. Dan apabila kita sebut Khatamun Nabiyyin ini, maksudnya penutup bagi sekalian para Rasul, para Nabi dan juga para Rasul. Tapi kenapa disebut Khatamun Nabiyyin? Kerana apabila dinafikan yang am, maka yang khusus juga ternafi. Apa maksudnya? Kalau kita katakan bahawa Rasulullah SAW ini penutup bagi sekalian para Nabi, maka sudah tentulah dia juga penutup bagi sekalian para Rasul. Tetapi kalau kita kata Khatamur Rasul, contohnya, penutup bagi sekalian Rasul, tetapi kita tak nafikan adanya Nabi selepas, sebab penutup bagi sekalian Rasul, Rasul itu lebih khusus daripada Nabi. Setiap Rasul adalah Nabi dan bukan setiap Nabi adalah Rasul. Jadi Rasul itu adalah lebih khusus daripada Nabi. Kalau kita nafikan penutup bagi sekalian para Nabi, maka ternafi juga adanya Rasul selepas Nabi Muhammad. Tapi kalau disebut sebagai Khatamul Rasul, maksudnya mungkin ada Nabi yang bukan Rasul selepas daripada Nabi Muhammad. Jadi apabila Allah SWT menyebutkan Khatamun Nabiyyin, maksudnya kedua-dua sekali. Penutup bagi sekalian para Nabi dan juga penutup bagi sekalian para Rasul. Kerana nafyul am, menafikan sesuatu yang umum, akan ternafi sekali dengan yang khusus. Jadi yang khusus itu Rasul, yang umum itu adalah Nabi. Kalau ternafi Nabi, maka ternafi juga para Rasul. Maka tidak boleh didakwa seorang tu bahawa seseorang tu dia menyebut Rasul selepas daripada Nabi Muhammad SAW, kerana Nabi itu Khatamun Nabiyyin, bukan Khatamul Rasul. Tapi kita jawab bahawa apabila telah menafikan yang am, maka yang khusus juga ternafi. Maka apabila disebut Khatamun Nabiyyin, tidak ada Nabi selepas daripada Nabi Muhammad SAW dan juga tidak ada Rasul selepas daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang disebut sebagai Khatamun Nabiyyin, surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Kemudian kata musannif lagi, kebenaran risalah dan kenabiannya itu telah ditunjukkan dengan dalil yang banyak. Sebenarnya nak membuktikan tentang kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW ni sangat banyak. Cuma Syekh akan tumpukan kepada beberapa perkara. Dan kami kumpulkannya dalam 5 jenis. Ada 5 jenis bukti bahawa kerasulan dan juga kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi kita akan tengok satu persatu. Yang pertama adalah Al-Quran yang mulia yang diturunkan oleh Allah SWT ke atas. Yang pertama yang nak membuktikan tentang kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW ini adalah dengan Al-Quran. Seperti mana Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Fussilat ayat 41 sampai 42, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Jadi Allah Ta'ala sebut bahawa golongan-golongan iaitu yang sedang Al-Quran itu demi sesungguhnya sebuah kitab suci yang tidak dapat ditandingi, yang tidak dapat didatangi dengan sebarang kepalsuan daripada mana-mana arah dan juga segi. Ia diturunkan oleh Tuhan yang Maha Bijaksana dan juga yang Maha Terpuji. Jadi yang pertama yang nak membuktikan tentang kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW adalah melihat kepada kemukjizatan Al-Quran tersebut. Cuma sebelum kita masuk kepada perbahasan tentang Al-Quran ini, kita lihat kepada nota kaki yang berkaitan dengan ini. Berkata Ibn Juzay, disebabkan risalah Nabi Muhammad SAW umum dan syariatnya menggantikan syariat-syariat yang sebelumnya, maka bukti-bukti kerasulan baginda perlulah lebih zahir dan lebih unggul.
dan bukti-bukti kebenarannya lebih besar dan juga lebih banyak untuk menegakkan hujah. Jadi disebabkan risalah Nabi Muhammad SAW ini adalah risalah yang umum, yang lebih besar daripada nabi-nabi. Kalau nabi-nabi dulu dan juga rasul-rasul dulu itu diutuskan kepada kaum-kaumnya sahaja, kepada kaum-kaumnya yang tertentu sahaja. Tetapi risalah Nabi Muhammad SAW ini umum kepada seluruh seluruh golongan manusia. Dan juga syariat Nabi Muhammad SAW ini menafsahkan ataupun menggantikan syariat-syariat yang sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk membuktikan tentang kebenaran tersebut dan juga untuk menegakkan hujah itu, maka perlu kepada bukti-bukti yang lebih banyak, hujah-hujah yang lebih kuat, kerana dakwaan tersebut adalah dakwaan yang besar, bahawa diutuskan kepada seluruh jin dan juga manusia, dan syariat tersebut menasahkan ajaran-ajaran yang sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata musannif, maka Allah telah membantu baginda dengan pelbagai tanda-tanda kerasulan yang unggul dan yang zahir. Dan dengan itulah Allah Subhanahu Wa Taala datangkan mukjizat-mukjizat yang banyak yang akan kita bahaskan dalam bab ini untuk menunjukkan kebenaran dan juga tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Padanya ada ibrah dan pengajaran bagi orang-orang yang berfikir. Tidaklah percakapan dan perbuatan hal keadaan baginda melainkan keajaiban yang sangat mengagumkan. Kalau kita baca sirah Nabi, kalau kita baca tentang mukjizat Nabi, kalau kita baca tentang keistimewaan Nabi, khasaisun nubuwah, maka kita tahu bahawa adanya keajaiban, adanya sesuatu yang mengagumkan pada diri Rasulullah SAW yang menunjukkan tentang kebenaran kenabian baginda SAW dan juga kebenaran risalah yang dibawa oleh baginda SAW. Jadi itu yang disebutkan oleh Ibn Juzay. Jadi kita sambung. Al-Quran telah menunjukkan kebenaran kenabian baginda pada 10 sudut. Jadi jenis yang pertama adalah Al-Quran. Dan pada Al-Quran itu ada 10 sudut. Macam mana kita nak membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW ini adalah Rasul yang terakhir yang diutuskan oleh Allah SWT. Jadi sudut ada 10 sudut. Sudut yang pertama adalah kefasihan dan kehebatan, jazalah, yang membezakannya dengan sekalian kata-kata. Jadi Al-Quran apabila kita baca menunjukkan bagi orang yang belajar ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, bahawa kefasihan dan juga jazalah sesuatu ayat Al-Quran itu pada ghayatul kamal, maksudnya sempurna yang paling sempurna. Kalau nak ubah kedepankan ke ataupun takdim takhir ke, ataupun nak ubah tambah satu huruf ataupun taukid ke, itu tidak boleh untuk diubah kerana ayat itu sudah cukup sempurna. Sudah cukup sempurna dan sudut memberi makna yang apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu, melihat kepada kefasihan itu dan juga kehebatan kata-kata itu berbanding kata-kata yang lain seperti syair, seperti kata-kata pemuisi ataupun sebagainya, maka menunjukkan bahawa kalam tersebut datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kita sebut pada awal tadi, Nabi SAW sifatnya sifat ummi. Dia tidak belajar menulis, tidak belajar membaca, tetapi dia dapat hasil ataupun dia dapat beritahu, dapat keluarkan kalam-kalam yang fi ghayatil kamal, ghayatil fasaha, ghayatil jazalah, yang sehebat-hebat kata-kata, seindah-indah kata-kata. Maka itu menunjukkan bahawa yang menyampaikan ataupun kalam-kalam tersebut adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan dengan lidah Nabi Muhammad SAW. Maka itu menunjukkan tentang kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW.
Sesungguhnya siapa yang mendengar, yang pernah mendengarnya daripada bangsa Arab, mengiktiraf perkara itu. Orang-orang yang kita sebut sebagai yang secara tabi'inya memahami kalam bahasa Arab, golongan-golongan Arab di pendalaman, yang mana menjaga kefasihan bahasa Arabnya, apabila didengar Al-Quran, dia tahu bahawa kalam itu kalam yang sangat fasih, yang tidak boleh dikeluarkan kecuali yang mengetahui tentang keindahan bahasa tersebut. Begitu juga susunan-susunan kata-kata nuzum yang ajaib pada potongan-potongan ayat. Dan kita baca Al-Quran, kita tahu bahawa susunan itu adalah sangat cantik, sangat sedap didengar, sangat kena dengan sebutan dan juga sebagainya. Jadi susunan-susunan ayat juga, keindahan susunannya juga menunjukkan tentang kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran. Sesungguhnya sebagai ulama telah menganggap susunannya sebagai satu sudut keistimewaan. Kita sebut sebagai tanasubul ayat, nisbah daripada satu ayat kepada satu ayat, daripada satu surah, ataupun kita sebut tanasubus surah, daripada satu surah kepada satu surah. Ada kesinambungan, ada susunannya itu memberi satu makna kepada kita apabila kita mentadaburnya. Jadi para ulama menganggap susunan itu juga ada sudut keistimewaannya di samping daripada kefasihan perkataan tersebut. Susunannya pun ada i'jaz, ada keistimewaan. Maka itu menunjukkan tentang kehebatan Al-Quran, dan juga dengan kehebatan Al-Quran itu membuktikan tentang kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu sudut yang pertama yang kita lihat pada Al-Quran. Sudut yang kedua yang kita melihat pada Al-Quran adalah Nabi SAW telah menyuruh sekalian makhluk untuk mendatangkan semisal daripada Al-Quran. Fa'tu bi suratin min mislih. Datangkanlah satu Quran yang serupa dengan satu surah yang serupa dengan Al-Quran. Maka mereka lemah daripada melakukan yang sedemikian. Kumpullah. Tidak ada yang mendatangkan satu pun, sedang ada sekalian pendorong untuk menirunya, serta tamaknya mereka untuk mendustakan baginda. Jadi golongan-golongan kafir dahulu ni, mereka ni sangat mencari peluang bagaimana nak menjatuhkan Rasulullah, bagaimana nak mendustakan Rasulullah. Dan cara yang paling dekat untuk mereka nak menjatuhkan Rasulullah adalah dengan menciptakan paling kurang satu surah yang sebanding ataupun semisal dengan Al-Quran, untuk mereka mendakwakan bahawa mereka pun boleh buat seperti Al-Quran. Tetapi hal ini tidak berlaku. Kalau ada seperti mana Musailamatul Kazzab yang menulis Al-Quran itu, tapi tidak sampai kepada kefasihan, tidak sampai kepada keindahan, tak sampai kepada kehebatan makna dan juga sebagainya bagi Al-Quran. Jadi boleh kita nak buat, contoh nak buat tulis, katakan bahawa nak melawan Al-Quran, itu dakwaan. Tetapi untuk membandingkan sebanding semisal dengan Al-Quran, maka itu tidak akan dapat dilakukan. Walaupun kita kumpulkan segala jenis orang-orang pintar, orang-orang intelektual untuk menulis surah seperti Al-Quran ini, maka tidak akan dapat kita lakukan sebanding. Mungkin kita boleh buat boleh buat pada kadar kemampuan kita, tapi apa yang kita hasilkan itu tidak sebanding dengan keindahan Al-Quran dan juga kefasihan Al-Quran dan juga sebagainya. Maka kita sebutkan tadi, tidak ada yang mendatangkan suatu pun, walaupun adanya pendorong untuk menirunya, walaupun mereka ini tamak untuk mendustakan agama, dan darjat kefasihan Arab pada zaman tersebut adalah pada tahap yang tertinggi. Maksudnya orang ketika zaman Rasulullah SAW itu sangat mengagungkan tentang bahasa, sangat mengagungkan tentang keindahan sastra. Maka sudah tentu apabila datang kepada mereka Al-Quran, akan tercabarlah di mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Tetapi mereka tidak dapat mendatangkan semisal Al-Quran itu
walaupun mereka ini pada tahap kefasihan yang tertinggi. Jika mereka mampu, sudah tentu mereka akan melakukannya. Tapi tidak sesekali redha dibunuh dan ditawan, dan tidak sesekali redha untuk dibunuh dan ditawan anak keturunan mereka. Dan kalau mereka mampu, apabila Nabi datangkan Al-Quran, maka sudah tentu mereka akan lawan dengan kalam-kalam mereka yang fasih. Tapi perkara itu tidak berlaku. Dan mereka ini tidak akan redha kalau mereka dibunuh kerana kekafiran mereka, mereka dibunuh kerana ditawan anak keturunan mereka dan juga harta mereka. Maka inilah menunjukkan bahawa manusia itu tidak mampu untuk membawa semisal daripada Al-Quran. Seperti mana firman Allah SWT, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalaulah kamu ada keraguan, syak wasangka tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, iaitu Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin min mislih. Maka datangkanlah kamu satu surah yang sebanding. Bukan satu surah apa-apa surah, tidak. Tapi satu surah yang sebanding dengan Al-Quran. Yang apabila kita lihat, bandingkan, dua-dua tu adalah sama kedudukannya. Fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah. Dan carilah penolong-penolong, pembantu-pembantu kamu selain daripada Allah, in kuntum sadiqin, jika kamu ini golongan-golongan yang benar. Dan Allah Ta'ala dah jawab kepada golongan ini bahawa mereka ni tidak akan mampu atas melakukan perkara sedemikian. Seperti mana firman Allah, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadzal Qur'an. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan untuk membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, la ya'tuna bi mislih, mereka tidak akan sesekali dapat untuk mendatangkan sebanding dengannya. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun mereka ni saling bantu antara satu sama lain. Daripada kalangan jin, daripada kalangan manusia, daripada genius, daripada intelektual, daripada sastrawan dan juga sebagainya, himpun untuk buat sebanding dengan Al-Quran, dan mereka ni saling bantu-membantu antara satu sama lain, maka tidak akan dapat menandingi ataupun tidak akan dapat menghasilkan sesuatu surah ataupun sesuatu ayat yang sebanding dengan Al-Quran. Itu sudut yang kedua daripada jenis yang pertama, iaitu Al-Quran. Sudut yang ketiga, kita baca sedikit apa yang disebutkan oleh Ibn Juzay. Ayat ini adalah untuk menetapkan kenabian Nabi Muhammad SAW dengan mendirikan dalil bahawa Al-Quran yang didatangkan olehnya adalah daripada Allah. Jadi nak menunjukkan bahawa apa yang didatangkan Nabi Muhammad daripada Al-Quran itu bukan daripada diri Nabi SAW sendiri. Bahkan disampaikan oleh baginda SAW daripada wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada baginda SAW. Jadi itu adalah buktinya. Kalau ditanyakan apa buktinya, kita kata Al-Quran sudutnya adalah seperti mana kita sebutkan tadi, iaitu Nabi SAW tidak menulis, tidak membaca, tetapi yang datang disebut dalam Al-Quran itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudut yang kedua. Sudut yang ketiga, nak membuktikan tentang kenabian Nabi Muhammad melalui Al-Quran ini adalah apa yang dikhabarkan daripada perkhabaran umat dahulu, hikayat para Nabi dan selain mereka, daripada apa yang tidak boleh diketahui melainkan dengan wahyu. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Adam. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ceritakan tentang malaikat. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ceritakan Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, dan juga Nabi Sulaiman. Banyak Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran, yang mana seseorang itu tidak akan tahu apa yang berlaku sebelum daripadanya kecuali wahyu daripada Allah SWT. Kalau pada zaman Nabi SAW itu tidak ada yang disebutkan sebagai buku-buku sejarah, tidak ada. Tidak ada yang boleh dirujuk, tidak boleh yang boleh dibaca ataupun sebagainya. Tetapi untuk mengetahui apa yang telah berlaku pada zaman Nabi Musa, apa yang berlaku pada zaman Nabi Adam, Nabi Yusuf dan juga sebagainya, itu disampaikan dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak ada cara lain kecuali wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita membaca Al-Quran,
yang menceritakan tentang kisah-kisah terdahulu, maka bukanlah cerita itu dapat direka oleh seseorang. Tidak. Tetapi cerita itu adalah perkhabaran wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi yang berkaitan dengan perkara yang telah berlaku. Maka hal itu menunjukkan bahawa Al-Quran itu bukan datang daripada Nabi Muhammad, bahkan Al-Quran itu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi SAW dengan sendirinya tidak akan tahu perkara-perkara yang berlaku kecuali jika diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang kisah Nabi Nuh. Tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaik. Tentang kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Yusuf, itu adalah perkara ghaib, perkara yang kita tidak tahu. Nah, ketika umat Nabi Muhammad hidup pada zaman ketika awal Islam itu tidak tahu tentang kisah-kisah ini. Tetapi diberitahukan dengan wahyu perkara-perkara ghaib itu oleh wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Dan engkau dan kaum engkau wahai Muhammad tidak mengetahui tentangnya sebelum ini. Tentang Nabi Yusuf, tentang Nabi Sulaiman, tidak tahu. Oleh itu fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Dan bersabarlah. Kerana melihat kepada cerita-cerita, kisah-kisah dalam Al-Quran, Allah Ta'ala akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala akan memberi pertolongan kepada orang-orang yang ditindas dan juga yang dizalimi. Maka Allah Ta'ala kata bersabarlah. Kerana apa yang telah berlaku pada kaum yang terdahulu, aku akan laksanakan seperti mana yang telah aku lakukan pada kaum-kaum yang terdahulu. Ditolong orang yang beriman, diberikan kehancaran bagi orang yang bersabar dan juga sebagainya. Maka itu sudut nak mengatakan bahawa kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Taala datangkan cerita-cerita yang sebelum zaman Nabi Muhammad ini, yang mana kalau tidak diberitahu oleh wahyu, maka Nabi Muhammad SAW dan juga kaum ini tidak akan mengetahui perkara tersebut. Maka sudah tentulah perkara itu datang daripada wahyu daripada Allah. Maka membuktikan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Sudut yang keempat adalah apa yang dikhabarkan daripada perihal-perihal ghaib yang belum berlaku kemudian berlaku seperti yang disebutkan. Ini banyaklah perkara-perkara yang Allah Ta'ala kata akan berlaku pada masa depan, dan berlaku perkara itu sama seperti apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya apa? Ghulibatil Rum, akan telah dikalahkan kerajaan Rum. Dan pada ketika itu Rum adalah satu kerajaan yang sangat besar. Sedangkan Islam pada ketika itu baru membina negara Islam di Madinah. Tapi turunnya ayat Ghulibatul Rum. Rum seolah-olahnya adalah Rusia pada masa sekarang. Maksudnya kerajaan yang besar. Dapat ditumpaskan dengan kerajaan pada ketika itu di Madinah. Dan Nabi SAW mengkhabarkan tentang perkara yang akan datang, dan berlaku perkara tersebut. Tentera Islam dapat menawan kota Rom dan dapat kerajaan Rom tu runtuh di tangan umat Islam. Maka Allah Ta'ala ceritakan, sebutkan perkara yang akan berlaku, dan perkara itu berlaku pada masa yang di hadapan, menunjukkan bahawa kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu satu contoh. Dan antara contoh yang lain adalah seperti mana masyhur hadis berkaitan dengan Konstantinopel, iaitu la tuftahanna al-Konstantiniyatu. Kata Nabi SAW, akan dibuka, akan dibebaskan kota Konstantinia. Wala ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baik ketua, sebaik-baik panglima perang adalah ketua tersebut, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemudian wala ni'mal jaysh dzalikal jaysh. Sebaik-baik tentera, sebaik-baik angkatan bala tentera adalah tentera-tentera yang dipimpin oleh ketua tersebut. Maka Nabi SAW ketika sebelum daripada berlaku peristiwa, jauh
sebelum daripada berlaku peristiwa itu, Nabi dah beritahu bahawa akan ditawan, akan dibuka kota Konstantinopel. Dan perkara itu berlaku dalam beberapa lebih kurang 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih barulah dibuka kota Konstantinopel. Itu oleh Sultan Muhammad Al-Fatih bagi merealisasikan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah perkhabaran Nabi yang mana Nabi menyebutkan perkara yang belum berlaku, yang akan berlaku, dan perkara tersebut berlaku sama seperti apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menunjukkan tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dikatakan sudut yang keempat dalam Al-Quran, ada yang perkhabaran-perkhabaran yang belum berlaku, kemudian akan berlaku, dan kemudiannya berlaku seperti apa yang telah disebutkan. Seperti mana firman Allah, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah yang telah mengutuskan rasulnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk dimenangkan dan ditinggikan atas segala agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Surah At-Taubah ayat 33. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq." Allah Taala telah membenarkan bahawa dalam kepada pada rasulnya, iaitu Nabi Muhammad, tentang mimpi dengan kenyataan yang sebenar. La tadkhulunna masjidal haram insyaallahu aminin. Sesungguhnya kamu akan masuk ke dalam Masjidil Haram, iaitu pada ketika Fathu Makkah, dalam keadaan aman. Ini apa yang berlaku. Jadi ayat ini turun sebelum daripada Fathu Makkah. Allah Taala dia janjikan kepada Nabi Muhammad SAW bahawa baginda SAW akan masuk ke kota Makkah dalam keadaan aman, aminin. Muhallikina bu'usakum muqassirina la takhafun, iaitu dalam keadaan menunaikan umrah dengan mencukur kepala dan tidak pun menggunting sedikit, muqassirin, menggunting sedikit rambutnya, dan kamu tidak akan berasa takut akan pengkhianatan musuh. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni zalika fathan qariba. Dan Allah menangguhkan berlakunya kenyataan itu kerana ia mengetahui adanya faedah dalam penangguhan itu yang kamu tidak mengetahuinya. Dan dia menyediakan sebelum pelaksanaan mimpi itu suatu kemenangan yang dekat. Surah Al-Fat ayat yang ke-27. Jadi Allah Ta'ala dah janjikan akan berlaku perkara tersebut, dan perkara tersebut berlaku seperti mana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menunjukkan tentang kebenaran apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apa yang telah dikhabarkan. Begitu juga apa yang telah dikhabarkan daripada rahsia-rahsia manusia dan apa yang tersimpan dalam dada-dada mereka. Contoh, Allah Ta'ala cerita tentang golongan-golongan munafikin, cerita tentang golongan-golongan kafir, apa yang ada dalam hati mereka. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa yaquluna fi anfusihim, mereka berkata dalam hati mereka. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran menunjukkan bahawa perkara itu tidak diketahui oleh manusia-manusia, tetapi diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terbukti bahawa apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah bukan daripada manusia, bahkan ia adalah datang daripada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wa yaqulu sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa dha'ina layyan bi alsinatihim wa ta'na fid-din. Dan di antara golongan-golongan Yahudi ada yang mengubah kalamullah dari tempat dan maksudnya yang sebenar, dan mereka berkata kami dengar dan kami tidak akan menurut. Sami'na wa 'asayna. Dan mereka juga berkata tolonglah dengar, Tuhan tidak diperdengarkan sesuatu yang wara'ina. Kemudian serta mereka berkata wa'ina, dengan hanya untuk memutabelikkan dan mencela agama Islam. Wa'ina,
kata daripada golongan-golongan kafir. Dan kalau mereka berkata sami'na wa ata'na, walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum, maka itu sudah tentu lebih baik. Wa aqwam walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dengan disebabkan kekufuran oleh mereka, maka tidak beriman daripada kalangan mereka kecuali sedikit sahaja. Itu apa yang Allah Taala bongkarkan bagi golongan-golongan kafir tentang pendustaan mereka dan juga putarbelit mereka tentang agama Islam. Maka Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Dan perkara ini tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan diketahui oleh manusia. Maka itu membuktikan bahawa ia datang daripada Allah dan bukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudut yang keempat. Kita habiskan sudut yang seterusnya. Sudut yang kelima, apa yang ada di dalamnya daripada ilmu berkenaan kepercayaan agama, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, hal ehwal akhirat. Dan perkara-perkara ini tidak akan datang daripada seorang manusia. Bagaimana seseorang itu nak menceritakan tentang akhirat, menceritakan tentang nama Allah, sifat Allah, kecuali ia itu sebenarnya datang daripada wahyu kepada Allah. Kerana perkara itu tidak boleh difikirkan oleh akal. Akal kita tidak dapat membayangkan tentang perkara tersebut. Maka apa yang disampaikan itu adalah wahyu daripada Allah. Kemudian didirikan bukti-bukti atas perkara tersebut dan penolakan umat-umat yang berbagai dengan hujah-hujah yang qat'i. Yang putus ini adalah yang qat'i. Dan selainnya yang tidak mampu difahami oleh akal. Akal tak akan mampu faham tentang al-bi'athah, bangun daripada bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan orang yang telah mati, orang yang telah meninggal dunia, menghidupkan balik. Maka hal itu tidak dapat dicapai oleh akal kecuali dengan hal ini tidak mampu difahami dengan akal dan tidak boleh dicapai melainkan dengan wahyu. Ini apa yang kita sebut. Apa yang disebutkan daripada akhirat, tentang nama Allah, sifat Allah, itu semata-mata daripada wahyu yang tidak boleh kita fikirkan dengan akal kita. Okay. Itu sudut yang kelima. Sudut yang keenam, apa yang disyariatkan padanya tentang hukum hakam, halal haram, sah, tidak sah, akhlak-akhlak mulia, kebaikan dunia dan akhirat, itu adalah semuanya daripada wahyu. Kerana hukum hakam ini tidak boleh diberikan, tidak boleh difikirkan oleh manusia. Maka sudah tentulah apa yang disampaikan daripada hukum hakam, akhlak, kebaikan di dunia dan di akhirat itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya, hal yang dipelihara daripada sebarang penungkaran dan penyelewengan. Allah Ta'ala jaga Al-Quran daripada sebarang penyelewengan. Walau banyak mana sekalipun cubaan-cubaan untuk menyelewengkan Al-Quran, walau banyak macam-macam cara untuk menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak dapat diwujud oleh umat Islam, tetapi Allah Ta'ala jaga seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra, kami telah turunkannya Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Kata Ibn Juzai, makna Al-Quran dipelihara adalah dipelihara daripada sebarang perubahan. Kita tak lihat seseorang satu ayat, satu perkataan, apabila kita ubah perkataan tersebut, maka mesti ada yang menegur. Kerana Allah Ta'ala jaga Al-Quran ini dengan penghafaz-penghafaznya. Orang yang membaca selalu mendengar Al-Quran, apabila dia mendengar satu perkataan ataupun bahkan satu huruf daripada Al-Quran yang salah ataupun baris daripada Al-Quran yang dibaca salah, maka sudah tentu dia akan menegur orang yang membaca tersebut. Maka Allah Ta'ala jaga daripada sebarang perubahan dan juga penungkaran. Tidak seperti yang berlaku kepada kitab-kitab selain Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil, yang mana diubah oleh pendeta-pendeta mereka, yang menyebabkan kandungan di dalamnya itu bercampur aduk antara yang betul dan juga yang salah, dan menjadikan perkara itu tidak pasti mana yang betul dan juga tidak pasti mana yang salah. Maka Allah sendiri yang memeliharanya. Tiada siapa yang dapat membantah, mengurang dan juga menambah. Sama ada kita nak kurangkan perkataan, huruf dalam Al-Quran, tidak boleh. Mengubahnya,
menambah ataupun menambah, maka itu tidak dapat kita lakukan kerana Allah Ta'ala pelihara. Tidak seperti kitab yang lain. Kerana urusan menjaganya diserahkan kepada ahlinya, iaitu ahli Al-Quran, penghafaz Al-Quran, ulama-ulama tafsir dan juga sebagainya, berdasarkan firman Allah, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkannya dan juga kamilah yang menjaganya. Surah Al-Hajj ayat yang ke-9. Baik, itu sudut yang ke-7. Sudut yang ke-8 adalah dimudahkan hafalannya. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran dan menjadikan peringatan dan pengajaran. Maka adakah siapa yang nak mengambil pengajaran dan juga pelajaran daripada Al-Quran? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. Kami telah memudahkan untuk hafalan, untuk tadabbur, untuk bacaan. Itu Allah Ta'ala sebut. Dan terbukti bahawa Al-Quran ini adalah kitab yang mudah dihafal dengan bacaannya, dan ada hafiz yang menghafal 30 juzuk, dan itu tidak mustahil. Bahkan ramai golongan-golongan hufaz ini menghafal Al-Quran 30 juzuk secara penuh, dan itu tidak mustahil. Kerana Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah Ta'ala telah mudahkan Al-Quran itu untuk sebutan, untuk hafalan kita. Maka itu terbukti dengan ramainya para hufaz ketika ini membuktikan tentang ia mudah dihafal, mudah dipahami dan juga mudah dihafal. Itu surah Al-Qamar ayat yang ke-17. Sudut yang ke-9 adalah ia tidak menjemurkan pembacanya dan pendengarnya. Kita dengar qari-qari daripada Timur Tengah, daripada Arab Saudi, daripada Mesir, sedap dengar. Dan tidak puas apabila kita dengar tu berulang-ulang kali. Apabila kita mempunyai perasaan cinta kepada membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, maka kita tidak akan jemu mendengarnya. Seperti mana kita dengar tiap-tiap pagi, kita mendengar selepas solat, sebelum solat maghrib dan juga sebagainya, selepas solat maghrib. Perkara itu tidak menjemurkan kita membaca dan juga mendengarnya, walaupun kita baca ulang-ulang kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sudah berapa kali kita baca ayat tersebut, tetapi tidak menjadikan kita jemur untuk mengulang-ulangnya. Itu sudut yang ke-9. Sudut yang ke-10 adalah apa yang ada padanya daripada penawar ataupun ruqyah dan juga doa-doa bagi menyembuhkan penyakit. Jadi dalam Al-Quran ini ada ruqyah dan juga doa-doa yang boleh untuk kita sembuhkan penyakit. Dan kerosakan seperti mana yang telah disebutkan dalam hadis, iaitu berkenaan dengan kesembuhan orang yang disengat dengan bacaan Fatihah. Jadi orang yang disengat ini kita boleh bacakan surah Al-Fatihah untuk menyembuhkan sakit tersebut. Dan seperti yang disebutkan bahawasanya bacaan akhir surah Al-Hajj adalah penawar bagi segala penyakit selain mati. Begitu juga bacaan terakhir surah Al-Hajj itu disebutkan sebagai penawar bagi segala penyakit. Jadi bacaan-bacaan seperti ini adalah salah satu yang boleh kita amalkan. Dan dalam beberapa keadaan dengan amalan ini dapat menyembuhkan penyakit-penyakit yang disebutkan secara khusus. Tetapi kita sebutkan bahawa perkara ini adalah satu ikhtiar. Adapun yang menyembuhkan, adapun yang memberikan kesembuhan, menghilangkan penyakit, itu adalah Allah kehendak dan juga izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah satu ikhtiar, seperti mana kita ikhtiar makan ubat, kita pergi jumpa doktor, jumpa pakar dan juga sebagainya. Maka ini adalah salah satu daripada kita kata kebenaran daripada Al-Quran. Apabila kita melaksanakannya, maka mendapat kesembuhan dan juga mendapat penawar kepada penyakit-penyakit tersebut.
Maka itu adalah diletakkan kepada sudut yang ke-10 kerana perkara ini adalah dari sudut ikhtiar kita, dan yang menentukan sama ada sembuh ataupun tidak sembuh itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah 10 sudut yang boleh kita sebutkan tentang bagaimana kita nak membuktikan tentang kebenaran Al-Quran yang membawa kepada membuktikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu 10 sudut. Baik. Kemudian kata musannif rahimahullah, tadi sudut yang pertama adalah sudut Al-Quran. Jenis yang pertama iaitu jenis Al-Quran kita boleh buktikan dengan 10 sudut yang kita sebutkan tadi. Jenis yang kedua pula adalah apa yang terzahir di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam daripada mukjizat-mukjizat yang agung dan bukti-bukti yang nyata, dan ia sangat banyak, dia amat banyak. Dan telah berkata sebahagian ulama, ia telah mencapai 1000 jenis mukjizat. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 1000 jenis mukjizat. Mencapai angkanya, bilangannya kepada 10 jenis. 1000 jenis mukjizat. Kata sebahagian ulama, tidaklah Allah Ta'ala berikan suatu mukjizat kepada Nabi daripada kalangan Nabi-Nabi kecuali Allah Ta'ala juga berikan kepada Nabi Muhammad. Segala mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi-Nabi, Allah Ta'ala juga beri kepada Nabi Muhammad. Bahkan sejenis yang lebih baik daripadanya atau setara dengannya. Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad yang sama ataupun yang lebih baik daripada apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi-Nabi. Contohnya apa? Contohnya adalah Nabi Musa alaihi salam. Allah Ta'ala berkata-kata dengannya. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa secara terus. Itu adalah apa yang mukjizat yang dianugerahkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala angkatnya ke langit, dimi'rajkan, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke naik ke langit berjumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan peristiwa Isra dan juga Mi'raj tersebut. Maka ini adalah lebih baik dan juga lebih tinggi, lebih mulia daripada apa yang Allah Ta'ala anugerahkan mukjizatnya kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka itu nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala berikan kelebihan mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi-Nabi lain, juga Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Antara mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad adalah, kita baca secara sekali lalu, terbelahnya bulan, terpancarnya air dari celah jari jemari, mengenyangkan kumpulan yang ramai dengan makanan yang sedikit, mengkhabarkan tentang banyak perkara gaib. Dan ia berlaku seperti yang dikhabarkan. Batu bertasbih di tangan baginda, batu memberi salam kepada baginda, pohon yang menghadap kepada baginda, menyatakan syahadahnya kepada baginda, rusa yang berkata-kata dan juga biawak dak. Keduanya menyaksikan kenabian Nabi Muhammad. Kedai dan unta berkata-kata kepada Nabi Muhammad SAW. Kenabian Nabi Muhammad SAW disaksikan ataupun diperakukan oleh serigala. Batang kurma yang menangis, iaitu yang menjadi mimbar Nabi SAW, menangis seperti bayi kerana berpisah dengan baginda. Bayi yang menyaksikan kenabian baginda mengembalikan mata Qatadah dalam satu peperangan. Qatadah ni matanya terkeluar dalam peperangan tersebut, terkeluar. Dan kemudian Nabi SAW masukkan balik seolah-olah tidak berlaku apa-apa kecederaan kepada mata Qatadah tersebut. Maka jadilah matanya lebih elok daripada sebelumnya. Bahkan dia mata yang disembuhkan oleh Rasulullah itu lebih baik daripada mata sebelahnya lagi. Allah SWT menghidupkan baginda yang mati, dan si mati menyaksikan kenabian baginda. Allah Ta'ala memakbulkan doanya dalam banyak perkara, seperti mengembalikan matahari selepas ia tenggelam, menurunkan hujan, mencerahkan langit-langit, dan juga serta yang lain. Jadi itu beberapa kita sebutkan mukjizat Rasulullah yang menunjukkan tentang kebenaran kerasulan Nabi SAW. Dan insyaAllah kita akan sambung kepada pembahagian mukjizat kepada dua ini pada pengajian yang akan datang. Moga-moga kita mendapat manfaat daripada apa yang telah disampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.